Menteri Kerajaan tebuk atap buntu idea atau seronok makan gaji buta. Rentasan berita hari ini jom channel mulakan dengan memuji Kerajaan Pakatan Harapan yang telah menjalankan amanah dan tanggungjawab pelbagai program subsidi dengan telus dan telah terbukti berjaya mengawal harga barangan asas khususnya ketika musim perayaan. Sekiranya ada yang tidak bersetuju dengan fakta ini, maklumat ada di hujung jari anda. Tetapi tika dan saat ini keterisan wang rakyat jelas berlaku apabila berbilion peruntukan subsidi diperuntukkan tetapi masih gagal mengawal harga barangan asas rakyat. Paling menyakitkan apabila kenyataan dangkal yang dibuat Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa yang mempelawa pimpinan amanah untuk bertemu dengannya bagi mengutarakan idea dan mekanisme jelas menunjukkan bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah buntu idea untuk menyelesaikan krisis inflasi yang sedang berlaku kini. Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda turut mempersoalkan sama ada pasukan khas jihad tangani inflasi mampu mengeluarkan idea baharu bagi menangani isu kenaikan harga barang ketika ini. Ini kerana katanya ahli yang dilibatkan sebagai jawatan kuasa tersebut merupakan menteri-menteri yang gagal berfungsi pada peringkat kementerian masing-masing. Beliau juga mengibaratkan sikap kerajaan seperti bodoh sombong kerana Pemuda Amanah pada Mei lalu telah mencadangkan agar diadakan sidang khas Dewan Rakyat bagi membincangkan isu harga barangan asas yang jelas di luar kawalan kerajaan. Sidang khas ini sangat wajar untuk semua pihak tanpa mengena pangkat dan parti dapat duduk semeja dan berbincang untuk pihak kerajaan menerima pelbagai cadangan dan komentar daripada ahli-ahli parlimen yang berpengalaman dan mampu berfikir dari pelbagai sudut pandangan dan kepakaran. Justru Pemuda Amanah Nasional mendesak sekali lagi agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memanggil sidang khas Dewan Rakyat bagi membincangkan isu yang dihadapi rakyat ini. Katanya dalam satu kenyataan, ternyata derita rakyat sememangnya tidak akan dirasai para menteri dan ahli kabinet. Bangun tidur, mandi, sarapan, naik kereta, makan tengah hari, tol, petrol dan segala benda yang berkaitan dengan mereka dibayar dengan duit rakyat. Apa sangat dengan kenaikan harga ayam, minyak masak dan barangan keperluan harian bagi kumpulan lembu kenyang ini? Jangan-jangan membezakan minyak masak dengan minyak petrol pun mereka tidak tahu. Penegak grafik dan aktivis Fahmi Reza hari ini membuat naik karikatur berkenaan perbandingan antara gaji Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dengan jumlah minyak masak yang boleh dibeli untuk rakyat. Bersumberkan portal pengisytiharan Harta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2020, pendapatan Saravanan sebenarnya mencecah RM143,628.55 sebulan dengan membundarkan kepada RM140,000. Kiraan Fahmi mendapati jumlah wang yang diperoleh Timbalan Presiden MIC sebulan itu boleh membeli 3,300 botol minyak masak 5 kg. Hantaran Fahmi dengan tanda pagar potong gaji menteri itu kemudiannya mengundang reaksi warganet yang rata-ratanya berang dan kecewa memandangkan banyak masalah rakyat gagal diselesaikan oleh jemaah menteri pimpinan Ismail Sabri. Reaksi warganet ini susulan kegagalan kerajaan mengawal kenaikan mendadak harga barangan keperluan serentak dengan pemansuhan subsidi minyak masak, minyak kelapa sawit berbotol. Nada marah orang ramai dapat dilihat pada pendapat salah seorang netizen yang menyarankan agar menteri hanya ditempatkan di bangunan kedai 2 tingkat sahaja, manakala kaki tangannya ditempatkan di tingkat bawah jika hanya tahu menjahanamkan duit rakyat. Saravanan menikmati gaji tinggi bernilai RM140,000 sebulan. Tetapi isu buruh tidak juga dapat diselesaikan. Bayangkan betapa banyak harta negara perlu dibazirkan kepada jemaah menteri bersaiz kabinet XXXL yang langsung tidak berguna untuk rakyat yang diterajui Ismail. Kita baru berbicara tentang gaji seorang menteri. Belum lagi kita sentuh timbalannya, setiausahanya, pembantu peribadi, orang gaji, pemandu, pegawai media dan segala haram jadah yang diciptakan untuk mereka goyang kaki tanpa berbuat apa-apa. Oops, sebelum terlupa, perlu anda ingat sebahagian besar daripada senarai barisan kabinet yang diumumkan Ismail Sabri pada 27 Ogos 2021 yang lalu adalah kabinet lama yang diterajui Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang sah, gagal dan tidak berguna. Kerajaan copy-paste hanya tukar namanya sahaja yang kelihatan lebih kekeluargaan, keluarga Malaysia dan rakyat sangat bertuah berada dalam keluarga ini. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.